كاليوم حديد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan sama-sama pada malam ni dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum apa pun kita bermula pada perbincangan pada malam ini, kupasan pada malam ini, kita start dulu dengan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyempurnakan rahmat dan kasih sayangnya pada umat di akhir zaman ini. Mari sama-sama kita selawat, dan selawatnya selawat yang ringkas, padat, tetapi selawat yang besar manfaat dan fadilatnya, iaitu selawat Jibril, yang dikhususkan juga kepada kita untuk menghadapi bencana akhir zaman ini. Jadi sama-sama dengan kita, mudah-mudahan kita dapat selawat 10 kali sallallahu ala Muhammad. Jadi mari sama-sama kita mulakan dan kita hadirkan jiwa dan hati nurani kita atas kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab penghubung kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan selawat ini, dan selawat yang dibacakan dengan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih mereka yang bersama-sama pada malam ni. Bicara yang memang kita buat pada setiap malam hari Selasa, malam Rabu, ya, bicara akhir zaman. Kita bincang tentang bicara akhir zaman tapi berlandaskan ilmu akhir zaman yang banyak sebenarnya dititipkan khususnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disusun oleh ulama-ulama, dan hari ini apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disusun oleh para ulama-ulama berlaku pada hari ini. Yang disebut tentang bicara fitnah, hadis fitan itu tidak berlaku banyaknya pada zaman sahabat, tapi pada hakikatnya adalah pada zaman kita ini, umat yang berada di hujung-hujung ini. Jadi realitinya berada pada hari ini. Sebab itulah kita kena lazimkan membicarakan, mengupas topik-topik ataupun hadis-hadis fitan ini, dan juga kita bicara tentang saat-saat kebangkitan di akhir zaman ini, supaya kita berada dalam frekuensi itu, gelombang itu. Khususnya kenapa? Untuk kita nak memelihara iman kita, tauhid kita. Itu saja sebenarnya. Yang kedua, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita berada dalam komuniti, kelompok ini, kelompok ilmu ni. Dulu kita bicara ilmu kena datang surau, datang masjid, nak dengar kuliah ilmu. Tapi alhamdulillah, hikmah di sebalik COVID ni lah. Walaupun memang kita tahu COVID ni memang sangat-sangat menggetirkan jiwa kita lah, berada di dalam suasana sukar dan kritikal, tapi ada hikmahnya. Hikmahnya kita boleh berbicara, berhubung, bersilaturahim dalam suasana digital, di alam maya ni. Jadi inilah kita berhubung secara maya. Maka mudah-mudahan dengan kehadiran kita dalam majlis ilmu ini, kita niatkan berada dalam majlis ilmu ini, malaikat akan turun, malaikat ni akan melebarkan sayapnya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan, ya. Dan juga mudah-mudahan kita juga membawa misi seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara misi dia menyampaikan hadis-hadis akhir zaman, fitnah. Saya dah sebut sebelum ni dalam live saya sebelum ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan tentang Dajjal, Nabi sungguh-sungguh bicara tentang Dajjal dan fitnah akhir zaman.
Dia bicara khutbahnya pada subuh sampai ke zuhur, sambung lagi asar, begitu dia sambung. Jadi ini kita menyambung perjuangan Nabi SAW nak bicara tentang hadis-hadis akhir zaman. Jadi seperti mana yang kita janjikan pada malam ni, memang kita nak kupas satu tajuk khusus, iaitu tentang mimpi yang merupakan bahagian daripada isyarat dan alamat akhir zaman yang terkait dengan tentang fitnah dan juga kebangkitan. Jadi bila kita bicara tentang akhir zaman, hadis akhir zaman dia ada dua, satu tentang fitnah dan satu lagi tentang kebangkitan. Dua-dua itu perlu dibicarakan serentak dan sekali. Sebab satu memang fitnah itu menggetirkan. Kadang-kadang sampai peringkat kita takut dan takut. Tapi bila kita bicara tentang kebangkitan itu adalah merupakan busyra, cerita kegembiraan untuk orang-orang mukmin. Itu janji Allah. Allah takkan biarkan umat manusia ni kekal dalam keadaan takut dan gusar. Wala tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi SAW berhijrah, ketika dia dah sampai ke Gua Thur, dia tengok kaki orang yang mengejar Nabi SAW, Saidina Abu Bakar nampak kaki. Tetapi pada itulah sebagai manusia Saidina Abu Bakar pun gerun takut, tapi Rasulullah kata apa? Jangan takut, la tahzan innallaha ma'ana. Inilah innallaha ma'ana, kita duduk dalam keadaan hari ini, dalam kegusaran, ketakutan kita hari ini. Pada malam ni kita nak bicara tentang mimpi seorang hamba Allah ni. Kalau kita buka dengar, mungkin ada yang dah tahu. Kalau dengar cerita tu memang menggerunkan, menggusarkan. Saya pun bila tengok beberapa video, bukan mengerikan bukan istilah yang tepat. Kita jadi cemas, Tapi di sini kita kena duduk di dalam tauhid. Jadi inilah insya-Allah. Doakan saya mudah-mudahan dapat menyampaikan, mengupas perbahasan pada malam ni dengan baik. Mudah-mudahan saya nak minta disclaimer lah, mula-mula disclaimer. Saya nak minta supaya jaga adab dan disiplin dalam kita berada dalam majlis ilmu ni. Akan ada kalam-kalam saya yang barangkali tak dapat difahami, mungkin tersasar ataupun tanggapan persepsi yang pelbagai. Tawakuf dulu, tunggu dulu, dan boleh bertanya dengan saya ataupun tanya dengan ustaz-ustaz. Kalau saya tersilap, betulkan. Jadi yang keduanya, saya minta jaga disiplin. Akan ada fakta-fakta yang saya sebut ni belum pernah tuan-tuan dengar. Fakta-fakta yang mungkin terkejut. Jadi tahan dulu. Ya. Bila saya bincang, terutama bab-bab konspirasi. Bila kita bincang bab akhir zaman ni, tak boleh elak. Saya dah sebut, kita bincang tentang realiti zaman, tentang perang, tentang suasana gerakan-gerakan Dajjal ini. Mereka duduk dalam agenda-agenda yang disebut sebagai perencanaan yang termasuk geopolitik hari ini, politik serantau yang berlaku hari ini, yang di dalamnya ada agenda-agenda. Jadi ada fakta-fakta yang saya sebutkan, kalau orang tak pernah dengar lagi, jangan terkejutlah. Jadi itu yang saya nak sebut. Saya bagi disclaimer dululah, bagi peringatan awal-awal. Dan saya yang ketiga, yang akhirnya, saya nak mohon maaf awal-awal, sebab sebelum ni selalu saya buat live, ujung-ujung tak sempat minta maaf. Kadang-kadang bila saya sebut tu tersasar atau tersentuh hati orang, ataupun maklumat yang saya itu tak tepat, kemudian tak bertanya ke apa benda, jadi saya minta maaf dulu. Apa-apa pun, inilah kita manusia, bersamalah kita membetulkan ataupun kita merasakan kita ni hamba Allah yang lemah. Jadi pada malam ni insya-Allah share dulu kawan-kawan kita, minta sudi-sudikanlah untuk share, kongsikan kepada rakan-rakan kita, kawan-kawan kita yang barangkali nak tahu tajuk begini ataupun nak dapat maklumat lagi, ataupun memang sebelum ni tertanya-tanya tapi dia tak tahu. Jadi tolong sharekan. Pada mereka yang tolong share ni, saya ucap terima kasih. Mudah-mudahan ada buat kita, jadi amal buat kita ya, untuk kita sampaikan hadis akhir zaman ataupun hadis fitan ini. Jadi pada malam ni khusus kita nak bincang tentang mimpi isyarat akhir zaman. Memang saya petik secara khusus ya, mimpi seorang hamba Allah. Namanya saya rasa pun saya boleh, sebab benda ni dah mula tular dan viral. Sebab itu dalam tagline saya ataupun dalam copywriting saya tu tulis bahawa telah sampai perkhabaran ini. Telah sampai perkhabaran ini, maknanya telah, itu ayat penulis lah. Saya ni memang asalnya background penulis. Telah sampai perkhabaran ini. Cepat dia sampai perkhabaran. Dan saya ingat hamba Allah yang bernama Puan Masyitah ataupun Ibu Masyitah itu pun, apa yang dialami dalam mimpinya itu pun sebenarnya untuk dikhabarkan, disampaikan. Barangkali, wallahu a'lam. Tapi pada malam ni lah kita nak kupas tentang kat mana sebenarnya
mimpi ini sebenarnya boleh kita tanggapi. Bagaimana kita nak berinteraksi, bagaimana kita nak bermuamalah tentang mimpi ini yang sebenarnya bukan pertama kali terjadi dalam realiti hari ini, dalam suasana hari ini. Sebelum Puan Masyitah bermimpi tentang mimpi yang menggambarkan huru hara, saya tak sebut akhir zaman, itu istilah yang tidak tepat lah. Saya kata mimpi akhir zaman itu bukan istilah yang tepat. Tapi mimpinya mimpi huru hara dan kekacauan yang berlaku di rantau ini, di wilayah ini. Itu bukan mimpi yang pertama. Mimpi yang pertama, kalau tuan-tuan barangkali dah tahu, mimpi seorang hamba Allah juga di Pakistan. Juga tular, juga viral. Namanya dah masyhur, Muhammad bin Qasim ataupun Muhammad Qasim. Dan bila kita selidik, baru dia tahu bahawa pemuda ini adalah daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi bait. Jadi keturunan Nabi. Jadi viral isu ni. Jadi bukan perkara yang baru tentang mimpi. Dan saya nak bila saya sebut tentang mimpi ni, mimpi bukanlah satu yang boleh kita bermain-main dengan mimpi. Bukan bermain-main dengan mimpi. Jadi mimpi ni punya kedudukan yang tersendiri. Jadi bukan boleh kita tolak-tolak mentah-mentah begitu. Jadi saya nak bagi nasihat ke orang-orang kat luar sana, kadang-kadang kesian juga, saya tengok satu video Puan Masyitah ni, Ibu Masyitah ini, tentang bagaimana ada orang-orang yang labelkan dia, tempelak dia lah, tuduh dia lah dan sebagainya. Jadi kena hati-hati, jangan mudah-mudah begitu. Sebab mimpi ni ada kedudukan yang tersendiri. Sebab kita tak boleh menolak mentah-mentah dan juga tidak boleh menerima bulat-bulat. Jadi insya-Allah malam ni kita bincang sama-sama lah. Jadi mimpi ni ada hadis, saya dah petik tentang hadis di akhir zaman. Mimpi yang berlaku pada umat di akhir zaman, khususnya orang mukmin dan orang saleh ni, merupakan perkhabaran yang benar. Saya ulang balik, ini memang hadis. Cari balik hadis tu, hadis tentang mimpi. Dalam mufti wilayah pun ada tulis dalam dia punya penulisan tentang mimpi, dia sebut hadis. Hadis tentang bahawa disebutkan bahawa di akhir zaman nanti orang mukmin ini, orang saleh ini akan dapat banyak mimpi, isyarat-isyarat mimpi. Maka ini ada sandaran hadisnya. Ya. Dan kedua, mimpi ini merupakan yang ramai juga tahu, dalamnya ada ustaz-ustaz barangkali, bahawa dia adalah satu bahagian, satu juzuk daripada 46 bahagian nubuah, perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkhabaran Nabi, nubuah. Para nabi ini dia dapat perkhabarannya pertamanya melalui wahyu, dan juga dia dapat melalui wahyu, melalui malaikat Jibril sampaikan, melalui mimpi, melalui firasatnya. Dia dapat semua perkhabaran ini. Dan ini adalah perkhabaran daripada Allah ke atas Nabi, ini merupakan satu wahyu. Tapi apabila mimpi orang saleh, mimpi mukmin ini, dia adalah satu juzuk daripada 46 bahagian juzuk perkhabaran nubuah. Jadi berat dan besar tu. Jadi kita nasihatkanlah kepada orang-orang yang terlepas mulut, ataupun orang kata ada sangkaan-sangkaan yang buruk sebelum kita mengeluarkan kalam-kalam perkataan yang tak baik pada orang-orang yang dapat mimpi ni. Kita kena hati-hatilah. Jangan mudah-mudah je keluar lidah kata ni sesat lah, ini daripada iblis lah. Jadi hati-hati. Okey, sebab tu kita kena berhati-hati dalam kalam kita. Nanti kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi sebab tu kita beritahu bahawa apa maksudnya orang mukmin juga boleh dapat mimpi yang dinisbahkan kepada Nabi. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keseluruhan Nabi, nubuah. Nabi ini secara khusus dia dapat mukjizat, perkhabaran daripada Allah melalui Jibril. Jadi maksudnya perkhabaran yang didapat itu tidak didorong oleh bisikan syaitan dan juga iblis dan juga dengan dorongan nafsu. Itu maksudnya mimpi yang didorong dengan nubuah, perkhabaran nubuah itu. Dia dapat tu tidak ada unsur-unsur syaitaniah, tidak ada unsur-unsur iblis, tidak ada unsur-unsur nafsu di dalamnya. Dia dapat. Jadi itulah apabila kita sebut bahawa orang yang dapat mimpi-mimpi yang begini, ini yang dikategorikan bahawa mimpi orang mukmin, orang saleh di akhir zaman tu adalah bahagian berita yang benar yang boleh diterima sebagai isyarat. Tapi kita kena tengok bahawa mimpi dan isyarat itu kena duduk dalam kategori dia kena orang yang mukmin, orang yang saleh, orang yang jujur, bukan sebarang-barang orang. Ini memang ditafsirkan ataupun dihuraikan oleh para ulama seperti Ibn Hajar ketika dia membahaskan hadis yang tadi lah. Dia kata ada 3 kategori mimpi yang disebutkan tadi. Pertama, mimpi
para nabi, yang kedua mimpi orang saleh, mimpi orang mukmin, mimpi para aulia yang memang diterima tu memang boleh memang menjadi isyarat dan alamat, dan juga mimpi orang awam. Jadi orang awam ni bergantung kepada maqam dia, status dia, darjat dia. Boleh faham tak? Itu permulaan mukaddimahnya. Jadi kita jadi semangat kita nak bincang ni pasal perkhabaran mimpi ni dah jadi satu petanda yang diambil kira sebagai perkara serius, ya. Jadi jangan kita menolak mentah-mentah, jangan kita mudah lidah mulut untuk menuduh. Kena tanya juga, awak tuduh dia ni mimpi ni dapat daripada iblis ni, apa sandaran dia? Apa sandaran awak menuduh orang dapat mimpi ni? Bukan ni, dia pangkas siap. Jadi mimpi ni memang iblis ni memang tidur. Apa ni tengok makcik mana ni, minta maaf saya istilah kadang-kadang orang cakap tu. Manalah perempuan mana? Wanita mana ni? Entah betul entah tidak kan. Ini daripada iblis ni sesat. Baik-baik, kalam hati-hati. Sandaran awak itu apa? Sangkaan awak tu berdasarkan apa? Itu satu yang permulaan. Kita kena berhati-hati dan bersangka baiklah dengan orang. Apa lagi kalau orang tu memang soleh dan mukmin dan jujur. Besok dekat akhirat kena dipertanggungjawabkan kalam kamu itu. Yang kedua saya nak sebut, jangan kita mudah terima, jangan tu bukan istilah yang tepat. Maknanya apabila kita dapat mimpi yang kita dah masukkan dalam kategori mimpi boleh diterima sebagai isyarat itu, mimpi ni kena ditahu sebagai mimpi. Faham Yang diterima itu adalah mimpi, bukannya berita perkhabaran wahyu. Jadi mimpi ini dia ada ilmu yang khusus, dia ada kaedah yang khusus untuk menafsirkannya. Saya bukan dalam ilmu itulah, saya bukan dalam ilmu mimpi. Yang kita tahu ilmu mimpi ini memang ada kitabnya, ditulis oleh ulama. Ibnu Sirin, satu kitab mimpi khusus, Ibnu Sirin tulis pasal kitab. Ramai ustaz-ustaz dah bahas, mungkin di Malaysia ini pun ada ulama, ada ustaz yang bincang tentang mimpi. Sebab mimpi ini dia ada alam yang tersendiri, dia ada bawa mesej yang tersendiri. Dia saya nak sebut bagaimana ya, ada mimpi yang boleh kita faham sebagai memang sungguh ini keadaan yang benar, realiti. Dan banyaknya mimpi itu adalah majaz. Dia dalam bentuk-bentuk apa yang majaz ni, macam bentuk-bentuk gambaran-gambaran. Gambaran-gambaran. Jadi kat sinilah maknanya kena berhati-hati. Berhati-hati maksud saya kat sinilah. Sebab Nabi SAW dah jadi satu tabiat Nabi SAW bersama para sahabat. Kalau tak silap saya, selepas solat asar, habis solat asar ataupun satu solat fardu, Nabi SAW ada ketika dia akan pusing menghadap sahabat. Ada ketikanya memang Nabi siap-siap pusing dah. Ya, memang kalau kita tengok beberapa kaedah solat berjamaah tu memang ada pusing. Nabi pusing betul, dan Nabi tanya kepada sahabat. Nabi tanya kepada para sahabat, ada tak di kalangan kamu semalam yang bermimpi? Sebab apa? Nabi nak tafsirkan mimpi. Nabi nak dengar dan Nabi nak, sebab mimpi itu merupakan perjalanan kita. Mimpi itu merupakan isyarat kita. Jadi orang mukmin ni dia ambil berat ataupun dia ambil perhatian. Kalau tak berat, ambil perhatian tentang mimpi. Apalagi kita berada di akhir zaman. Jadi SAW tidak bermain-main dengan mimpi. Dan kita tahu mimpi ini juga ada pada Nabi, memang khusus Nabi Yusuf AS yang dikurniakan mukjizat, boleh ilmu untuk menafsir mimpi. Jadi ini memang mukjizat, ini dah masyhur lah antara mukjizat Nabi Yusuf AS, selain daripada dia handsome dan kacak, dan dia tu merupakan orang yang boleh menafsir mimpi tepat. Ini Nabi lah. Jadi daripada juzuk ilmu inilah sebenarnya dipecahkan sampailah tertulisnya kitab Ibnu Sirin itu tentang mimpi. Jadi ini nampak tak kedudukan dia, bahawa pentingnya mimpi dalam perjalanan hidup kita. Orang saleh dan orang mukmin diambil perhatian, dan juga penting untuk kita mengambil mimpi itu, tengok, susun balik. Jangan kita ambil sebiji-sebiji, sebulat-sebulat gitu. Kalau ikut adab dan disiplin, ialah itu kefahaman saya. Kalau mungkin ada yang boleh terima, dia tahu, dia faham ayat mimpi yang diterima itu sebagai itu, wallahu a'lam. Itu kaedah dia lah. Tapi kaedah yang kita nak bincang pada malam ni, yang saya sendiri faham dan saya terima daripada guru-guru, sebut bahawa mimpi ni ada ilmu yang khusus, kena ditafsirkan. Ada isyarat, dia berbentuk isyarat-isyarat, majaz,
majas lah, ada unsur-unsur, bukan sebiji-sebiji ni. Kalau kita ini mudah, kalau kita mimpi ular kita mimpi datang ular belit kita, dia bukan maknanya lepas tu kita terjaga daripada tidur maka kita akan dibelit oleh ular atau akan ada ular ataupun memang hidup kita akan bermain dengan ular. Tidak. Ini berlaku pada diri saya sendiri, bahawa kalau kita tengok dalam kitab tafsir mimpi pun, ular itu menggambarkan kamu ini akan berkahwin. Jauh beza tu. Berkahwin. Kamu kalau nampak ular, dibelit ular tu, ada banyaklah tafsirannya, tapi salah satu tafsirannya, kamu ini akan berkahwin. Dan itu berlaku pada saya, subhanallah. Saya pada masa duduk di rumah, masa tu bermimpi dibelit ular, dan tak lama lepas tu saya kahwin. Memang orang yang itu pengalaman saya berdasarkan ilmu mimpi yang saya percaya. Sah maknanya nak sebut, bukannya kita tengok dengan apa yang kita nampak dalam mimpi itu perlu wajib ditafsirkan sebagai 100% apa yang kita nampak. Boleh terima? Kalau tak boleh terima tak apa, tawakuf dulu, kita bincang. Tapi itulah yang kita nak sebut, bahawa ada majas banyak. Jadi sekarang ni kita pergi kepada mimpi yang saya sebut. Kenapa saya bangkitkan, saya bawa tajuk mimpi Ibu Masyitah ini, sebab saya yakin dan saya boleh jangkakan ini akan viral, ini akan tular banyak. Jadi dia akan jadi besar, orang akan bincang. Dan saya juga dimaklumkan, dan saya juga dapat maklumat itu bahawa dah ada kelompok, dah ada grup yang mengambil mimpi-mimpi ini dan disusun sebagaimana yang diterima dalam mimpi itu disusun. Jadi susun. Itu tak apa, saya tidak kata menyalahkan, tetapi itu adalah sikap ataupun apa yang kita ambil daripada kefahaman kita. Tapi hari ini saya nak tunjukkan ada sikap yang lain yang sebenarnya akan mengukuhkan iman dan tauhid kita apabila kita bicara tentang akhir zaman. Jadi stay tune, tahan dulu, jangan keluar daripada perbahasan ini. Tapi orang yang dah ikut saya dalam live saya ni, alhamdulillah lah, mereka ni istiqamah insya-Allah kan. Yang belum tak apa, sama dengan kita, sabar. Jadi kita pergi kepada Ibu Masyitah ni. Sebenarnya saya pun mengenali Ibu Masyitah ni of course daripada video-video dia. Saya daripada video yang saya tengok. Jadi saya sebut sebelum ni bahawa Ibu Masyitah ini, ataupun dia sebut sebagai Mama Masyitah. Kalau betul lah namanya ya, saya minta maaf lah, itu yang saya faham. Sebenarnya keadaannya sama seperti apa yang berlaku kepada Muhammad bin Qasim. Dia dapat. Jadi latar belakangnya, mimpinya, apa yang saya faham, apa yang kita faham, Puan Masyitah ini dapat pada mimpi itu dialami oleh Puan Masyitah pada 2019, 2020, 2021. Maknanya 2 tahun dah berlalu mimpi. Maknanya Ibu Masyitah ni, Puan Masyitah ni, dia tahan mimpi dia ni lama dah. Jadi dia mengalami barangkali trauma lah, ataupun dia mengalami tekanan pada awal-awalnya, mengalami satu mimpi yang besar. Besar dalam hidup. Saya ingat besar tu kalau cara diuraikan, mimpi dia besar. Ya, mimpinya itu sangat memberi kesan kepada jiwa rohani dia. Dan apalagi apa yang dimimpikan itu menyebabkan masyarakat umum di luar sana, bukan pasal diri dia saja. Jadi tentulah tertanggung pada dia satu beban untuk menyampaikan maklumat ini. Tapi bila saya tengok, saya review balik video-video yang disampaikan oleh Puan Masyitah itu, Masya Allah, saya kata kalau 2019 sampai 2000, hari ini pun masih lagi dibuat live, saya tengok maknanya kalam-kalam dia, apa yang dimimpikan itu, maknanya dia remind, dia masuk dalam memori dia dan dia menyampaikan dengan jiwa. Jadi itu ada satu petanda lah, orang yang pada hakikatnya saya tengok dia orang yang boleh, orang jujur. Dia bukan buat-buat, sebab kita tahu ada di kalangan orang yang bermimpi ni, dia buat-buat, bukan mimpi pun, dia menyebarkan berita-berita untuk menakutkan orang. Saya sebut nama dia. Kalau orang yang biasa ikut dengan live YouTube ni, dia kenal lah. Dulu sahabat saya ni, Brother Azizi Chang, Brother Azizi, sahabat saya kan. Dia dah sebut dah nama dia, cerita dia tularkan tentang 7 hari bergelap. Ingat lagi tak? Ingat 7 hari bergelap, lama tu. 7 hari bergelap, hati-hatilah akan berlaku 7 hari bergelap, 7 hari bergelap.
Dunia akan gelap 7 hari. Namanya Abdul Khalid. Sama dengan nama saya waktu tu. Ya Allah, tak kenapa dia pakai nama Khalid. Tapi dia ada Abdul depan. Saya Muhammad Khalid, dia Abdul Khalid. Jadi saya tidak kita tak boleh pantas mengatakan dia tak jujur. Tapi kita muskil, curiga kenapalah bawa cerita yang tidak ada sandaran pun. 7 hari bergelap, 7 hari bergelap. Kemudian sungguh-sungguh dia buat video tu tau. Saya kalau kita tengok dia buat sungguh-sungguh. Jadi kita pun muskil. Memang havoc satu Malaysia lah saya ingat sampai kat berita tentang cerita menakutkan ni dan dikaitkan dengan kiamat akhir zaman. Dan juga sebelum ni timbul cerita pasal ad-dukhan tentang asap yang akan berlaku pada pertengahan Ramadan. Itu bukan tidak jujur, tapi maknanya penafsiran yang barangkali penafsiran hadis itu tidak tepat pada waktunya ataupun keliru dari segi perbahasan ilmu tentang ad-dukhan. Sebab kita tahu ad-dukhan ni akan berlaku di hujung berdekat dengan kiamat. Tapi disebut dekat. Kalau tak silap saya, kalau dalam yang disebut tu Ramadan yang lepas, pertengahan Ramadan akan berlaku ad-dukhan. Memang ada sandaran dia, tapi hadis yang dhaif, hadis yang tu, tapi dibicarakan, diwar-warkan, menimbulkan ketakutan dan cemas, orang cemas. Sebab itulah bila saya buat live ini, antara lain untuk kita meredakan rasa cemas dan gusar kita. Kita tak boleh duduk dalam cemas. Takut tu memang ada, cemas tu memang ada. Saya pun memang cemas saya tengok. Tapi kita tidak boleh berada lama. Kita kecemasan kita tu, ketakutan kita tu, keraguan kita tu, apa lagi? Kita kena tutup dia dengan ilmu. Tutup dia dengan ilmu. Dengan ilmu dan dengan tindakan yang benar. Ini kita nak bincang. Okey. Jadi Puan Masyitah ni bermimpi, saya sebut nanti mungkin kat sini saya ingat barangkali kalau ada yang share kan, kalau ada mungkin ada pengikut tegarnya ataupun memang ada sahabat-sahabat kita yang memang lebih mahir dan faham tentang mimpi dan ikuti secara detail skrip mimpi Puan Masyitah ini. Tapi antara lain mimpinya yang dia sebut paling nyata dikatakan berlaku peperangan letupan bom. Disebut letupan bom bertalu-talu di negeri di bawah Bayu. Itu istilah saya lah, istilah penulis. Di negeri Sabah. Jadi ini dia datang dalam bentuk mimpi. Dan yang anehnya mimpi itu exactly disebut Sabah. Kemudian ada tempat-tempat lokasinya. Di Johor kena macam mana, sultan-sultan ataupun orang-orang yang boleh menyelamatkan keadaan. Jadi itu starting point dekat situ. Permulaan akan berlakunya huru-hara dan kekacauan. Peperangan itu tidak peperangan. Kita ni macam diserang. Kalau ikut mimpinya, kita Malaysia ini diserang. Sabah ini diserang dengan bom. Dan saya amat kagum kalimat-kalimat ataupun perkataan-perkataan yang digunakan oleh Puan Masyitah ni. Dari segi disebut tu, daripada mimpi yang diterima, dia pun bukan sebut, maknanya dia sebut balik apa yang dialami dalam mimpi dia. Exactly dalam suasana perang lah. Kalau disebut bom itu datang bertalu-talu dan muncul daripada laut, maknanya memang submarine lah, submarine punya misal. Saya ingat pun kat sini pun ada tentera militeri, tahu pun. Dia misal yang datang. Jadi datang bertalu-talu. Dan disebut tentang yang di Sabah tu berperang dengan Filipina. Ini saya minta adab jaga sebab saya akan masuk bab konspirasi sikit agenda. Jadi berperang dengan Filipina. Jadi Sabah ini akan berperang dengan Filipina. Akan diserang, Sabah berperang dengan Filipina. Kemudian akan dibantu oleh Amerika, China dan sebagainya. Kat sinilah saya katakan. Kalau kita tengok latar belakang Puan Masyitah ini, Puan Masyitah ni dia usahawan lembu, business woman. Kalau tak silap saya dia tinggal di Shah Alam. Dia seorang business woman je, usahawan lembu. Tapi dia menghuraikan itu, bagi saya yang mengkaji konspirasi dan geopolitik serantau ini, yang dihuraikan tu seperti Puan Masyitah ni tahu tentang geopolitik. Macam mana sebut tu? Maknanya disebut tentang Sabah, disebut tentang Filipina, disebut tentang China, tentang Amerika. Seorang usahawan lembu, wanita yang berapa anak dia?
Tapi dia boleh cerita tentang, sebenarnya itu yang saya ceritakan sebelum ni, tentang geopolitik, tentang krisis yang berlaku, politik serantau kita. Yang saya nak sebut hari ini, memang apa yang disebutkan itu, naratif dia, skripnya seperti dekat berlaku. Kita tengok hari ini krisis di antara Sabah dan Malaysia dan Filipina, iaitu Sabah khususnya. Memang ada, wallahi ada. Maknanya Menteri Luar Filipina dah sebut secara terang-terang, the Foreign Minister Filipina, dia kata memang mereka by hook by crook akan menuntut Sabah. Dan maknanya Duterte, walaupun dia tak sebut Presiden Filipina, walaupun dia tak sebut tentang akan mengambil Sabah, tapi kita tahu bahawa dia ada agenda tersendiri dalam nak menggerakkan. Sebab Duterte ni pelik sikit. Jadi kita cerita sikit. Duterte ni pelik sikit. Dia sebelum presiden-presiden yang lain. Sebab Duterte ni dia ada jiwa Islam. Sebab dia pernah sebut dia Islam. Kemudian dia memang anti-Amerika. Dia anti-Amerika. Sebab dia tahu sejarah Filipina ni sebenarnya dijajah atau diambil alih, ditipu oleh Amerika dalam perjanjian dan treaty yang tertentu. Dia telah ditipu oleh Amerika. Pada Sepanyol lagi kena tipu dan disambung oleh Amerika. Kena tipu je Filipina. Jadi Duterte ni, presiden ni dia memang cerdik, dia celik sejarah, dia tahu. Memang dia anti-Amerika. Sebab tu kalau kita tengok 2 tahun kebelakangan sebelum dia berubah polisi ni, dia beralih ke China. Dia beralih ke China dan Rusia dan tidak kepada Amerika. Tapi sebenarnya presiden sebelum tu, presiden Filipina sebelum tu, semuanya memang menyokong Amerika. Bahkan memang patut menyokong Amerika sebab di Teluk Subic itu, di Filipina tu memang ada pengkalan. Dah dia ada treaty, dah ada perjanjian dah. Di situlah pengkalan Amerika tu, Marine Amerika, pengkalan tentera udara memang dekat situ. Tak boleh. Kalau ada presiden yang mengingkarinya memang naas lah. Jadi Duterte ni memang naas lah, memang cari pasal lah dengan Amerika sebab dia dah ada presiden-presiden sebelum tu. Sebab tempat lokasi di Asia Tenggara ni, tempat strategik untuk Amerika adalah di Filipina, di Singapura, di Thailand. Kena kepung Malaysia kan. Tapi di situ, tapi Duterte ni dia ada lain sikit. Tapi dalam lain-lain dia, dalam ada jiwa lainnya itu, dianya ada juga agenda untuk menguasai wilayah termasuk kepulauan di Mindanao itu dan juga di Sabah itu. Memang dia ada dalam otak dia, ada dalam jiwa dia, memang dia nak, dia kata this is our territory. Jadi dia write off lah Malaysia, Sabah ni dia kata kira memang milik dia. Kalau ikut sejarah Kesultanan yang dia faham lah, Kesultanan Mindanao itu, jadi dia memang nampak dia punya maknanya itu adalah teritori orang-orang Filipina, orang-orang Sulu, orang-orang Tausug yang dia nak bagi. Tapi sejarah Sulu dan Tausug atau Mindanao itu sebenarnya sejarah juga yang dimanipulasi oleh orang-orang Amerika, intelligence. Sebab tu saya kata berapa rumitnya situasi politik dan geopolitik di rantau Malaysia ini, khususnya di Sabah, sangat-sangat rumit, tak mudah. Sebab tu dia sama-sama, apa yang gerakan-gerakan di elit ni, tangan-tangan Dajjal ni lah, Samiri, dia nak buat seperti mana di negara Teluk di Arab, di Syria. Syria tu kalau kita tengok, tak mudah yang kita sangka. Macam mana krisis itu berlaku. Dia tak semudah di antara Sunni dan Syiah. Dia ada tangan-tangan gaib lagi di belakang tu, menyebabkan akhirnya yang tak berdosa itu mati. Termasuklah Syekh Ramadan Al-Buti yang syahid. Jadi kita tengok, orang tak boleh nak faham. Jadi kalau nak memahami situasi politik, geopolitik, khususnya di rantau Pasifik tu, di Sabah dan Sarawak, kena tengok betul-betul. Tengok macam sejarahnya sangat rumit. Jadi kat sini kita tengok, saya dah masuklah bab sejarah, bab geopolitik, bab konspirasi sikit kan. Jadi minta maaf kalau ada fakta-fakta yang tersasar, tapi insyaAllah kita susun pelan-pelan. Saya nak beritahu bahawa rumitnya situasi di Sabah, dan istilah yang tepatnya bukan rumit, fragile. Dia macam fragile, bahasa Melayunya rapuh, retak menanti belah. At any time of point,
pun kat situ memang boleh jadi. Kalaulah ada anasir-anasir jahat nak melumpuhkan ekonomi politik negara Malaysia ini, nak mencetuskan huru-hara peperangan, dia pantasnya boleh bermula di Sabah. Very fragile. Dan ini disebut dalam mimpi Puan Mashita. Yang saya sebut tadi kajian saya, analisa saya. Tapi anehnya Puan Mashita menyebut di dalam mimpinya. Dia datang dalam mimpinya dan disebut kepada kita peperangan yang akan berlaku di Sabah. Dan disebut bahawa serangan yang akan berlaku di Filipina. Masya Allah, mana dia? Jadi kita pun subhanallah. Sebab itu saya tahan mulut saya untuk tidak melabelkan terus pangkah ini Puan Mashita ni mana dia dapat mengarut. Tak boleh. Jadi kita tengok daripada fakta yang disebut. Jadi kita tengok dekat situ ada standing lah, ada point of view dia, bahawa latar belakang. Dan satu lagi saya nak bagi gambaran tentang mimpi Puan Mashita ni, ada satu video yang saya tengok. Puan Mashita sebut tentang kronologi hadis. Dia tak sebut hadis, tapi ada orang bertanya dalam Facebook live dia tentang Imam Mahdi, tentang Nabi Isa, tentang Dajjal. Puan Mashita ini menyebut berdasarkan sumber mimpi dia satu tu dia sebut tu bertepatan dengan hadis akhir zaman, hadis fitan yang disebut oleh Nabi SAW. Walaupun bukan 100% lah, tapi kronologi itu kena. Apa dia saya nak sebut tentang, disebut tentang Imam Al-Mahdi ini akan berperang dan akan dikepung, dan pada ketika itu akan turun Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa ini AS ni akan turun membantu dan mengalahkan tentera Dajjal. Dan kemudian akan turunnya Ya'juj Ma'juj, akan zahir Ya'juj Ma'juj, dan Ya'juj Ma'juj ini akan dikalahkan dengan ada istilah ni Allah, disebut sebagai penyakit virus, disebut virus yang disebut itu memang ada dalam hadis Nabi SAW, walaupun tidak tepat istilahnya. Disebut tentang Ya'juj Ma'juj ni akan dizahirkan ketika selepas matinya Dajjal, dibunuh oleh Nabi Isa AS, dan Ya'juj Ma'juj ini akan mati dalam keadaan akan akib doa Imam Mahdi dan doa Nabi Isa AS. Dia angkat tangan di doa, ya Allah hapuskanlah makhluk dan Ya'juj Ma'juj ni lah, dan dihapuskan Ya'juj Ma'juj ni dalam turunnya macam ada ulat yang makan mereka. Kemudian itu adalah hadis sahih, dan ini disebut oleh Puan Mashita dalam sumber mimpinya secara kronologi yang tepat. Itu pun saya kata subhanallah. Itu antara poin yang kedua saya kata ini antara poin yang sebenarnya tidak boleh kita sangka-sangka ataupun kita tolak mentah-mentah, dan kita perlu berhati-hati. Yang kedua saya sebut kejujuran. Sebab kejujuran ni adalah prasyarat dalam menentukan mimpi itu. Kejujuran. Jadi setakat apa yang ilmu yang kita ada dan kita tengok, dia bercakap dengan jujur lah. Bercakap dengan jujur ni saya kata, saya compare dengan Abdul Khalid tadi lah. Bukan saya dapat kasyaf ke nampak jiwa hati nurani dia, tak. Tapi saya tengok cara dia bercakap. Dia tidak mahukan populariti, dia bukan nak kumpul royalty ke, viral ke, dan dia bukan nak sangat, sebab dia keluar tampil di Facebook, bertanggungjawab di atas kalam-kalam perkataan dia. Dan dia kata saya akan bertanggungjawab tentang apa yang saya cakap. Jadi kalau orang nak dakwa dia, boleh panggil dia. Dia kata silakan. Dan dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah-mudah nak keluar perkataan macam tu. Jadi saya compare dengan bukan mimpi, maknanya viral 7 hari bergelap tu. 7 hari bergelap tu sangat-sangat mencurigakan berbanding dengan apa yang dialami oleh Puan Mashita ini. Jadi ini yang kita berhadapan hari ini, realiti. Jadi dah nampak jadi kita sekarang ni nak balik kepada mimpi tadi. Bagaimana kita nak berinteraksi, bermuamalat dengan mimpi yang datang ni. Kita cemas bahawa bahawa kalau ikut mimpi Puan Mashita, mana Sabah ni akan diserang. Kalau tengok berita-berita memang menggerunkan. Berita terkini ini geopolitik serantau. Presiden Amerika Mr. Joe Biden telah mengisytiharkan bahawa dia telah menutup
pengkalan tenteranya dan di Afghanistan. Dia telah tutup pengkalan dan dipanggil balik. Dia tak panggil balik tapi ditutup. Memang tak ada dah. Operasi di Afghanistan zero. Tak ada dah. Jadi pada orang yang geopolitik, orang politik serantau, orang intelligence, military, bila macam ni dia ada bacaan lain. Dia bacaan lain, dia kata kalau tentera, kalau sana dah tutup, tentera yang beribu-ribu, ratus ribu itu dah tutup, dia nak menghalakan ke mana? Apakah agendanya? Kan? Kalau tentera Amerika telah ditutup, takkanlah semua balik Amerika kerja kat sana jadi penganggur pula. Tak, maknanya kalau orang dia boleh baca, maknanya ini ada langkah yang lain. Maknanya setelah Afghanistan, ke manakah perginya? Apakah yang nak dihalakan geng-geng CIA ini, the intelligence community ni? Dia nak menghala ke mana? Jadi kita curigalah, kita seram, mungkinlah ke Nusantara, wilayah ini. Jadi ini yang maknanya saya nak sebut bahawa isyarat-isyarat mimpi ini diterima bersamaan dengan gerakan geopolitik serantau. Itu satu bab. Dan satu lagi yang menarik tentang Puan Masyidah disebut pasal tiupan pula. Apa ke istilahnya? Tipuan emas. Ini istilah-istilah yang dia dapat dalam mimpi dia, yang disebut dia dapat daripada malaikat pengiringnya. Jadi apa yang saya nak sebut tadi? Bahawa mimpi ini memang merupakan isyarat rohaniah yang dia dapat. Dan yang disebut perkataan tadi, bahawa perkataan tipuan emas yang akan berlaku di Sabah itu, cetusan peperangan yang berlaku itu bermula akibat tipuan emas. Orang-orang politik, orang-orang yang tertipu, pemimpin-pemimpin ataupun ada golongan-golongan yang kat situ tertipu dengan tipuan emas. Dari segi bacaan analisa pengkajian saya sendiri, bahawa perkataan emas ni pun bukan boleh calang-calang wang keluarkan tanpa dia ada latar belakang, background, sejarah dan pengkajian. Bahawa bila sebut tipuan emas ni, apa yang berlaku di Sabah itu sebenarnya pun ada kaitan dengan emas. Walaupun mungkin difaham lain, mungkin Puan Masyidah tu maksudkan lain, tapi kalau saya, pemahaman saya tentang pengkajian saya, tentang ilmu konspirasi saya, bahawa tentang tipuan emas ni ataupun pergolakan emas ni memang ada sandarannya yang berlaku di sana. Kita tahu kenapa kalau emas, perkataan emas tu memang trigger dekat Sabah. Sebab emas sebenarnya jadi perebutan di kalangan bukan pemimpin-pemimpin ya. Ini adalah the hidden hand di belakang pemimpin-pemimpin dunia. Hidden hand ni geng-geng ni lah, geng-geng elit ni. You name it lah. Kalau saya sebut macam Rothschild ke Rockefeller ke, tapi ada nama lain lagi. Yang mereka ni nampak sebenarnya di wilayah Nusantara ini, khususnya di kawasan itu, di kawasan lautan, bukan lautan Andaman, di kawasan Pasifik itu, di Sabah itu dan wilayah Mindanao itu sendiri adalah kawasan yang memang kaya dengan sumber galian bumi. Minyaknya kita tahu, kalau Brunei itu sekecil itu kaya, Sabah tu belum explore je lagi. Kalau explore keluar minyak, Masya Allah, memang kaya. Sebab itulah berebut nak ke Sabah. Dan emas itu sendiri, bukan minyak, bukan petroleum sahaja. Emas itu sendiri, kalau ikut sejarahnya memang ada emas dekat situ. Kalau kita tengok zaman Jepun, masa emas Yamashita, ketika Jepun menakluki tanah Melayu dan seorang jeneral bernama Yamashita, dia telah melarikan emas dan dia nak bawa keluar emas tanah Melayu ni, dia nak bawa melalui Sabah dan dia nak bawa keluar ke Filipina. Tapi tak diizinkan, asbab tak diizinkan Allah, memang tak boleh keluar, tak boleh bawa keluar emas tu. Dan emas tu ditanam di bangkes bawah tanah. Dia memang dibina. Jeneral Yamashita ni ditinggalkan ruang untuk kuik bangkes untuk tanamkan emas-emas. Nak ceritanya banyaknya emas di kawasan itu. Pada zaman tu lagi. Pada zaman 1945, zaman Perang Dunia Kedua, memang dah ada emas. Dan emas ni bukan satu yang, emas ni di kawasan itu
Sebab tu saya sebut tadi di awal tadi, jaga adab dan disiplin supaya mudah-mudahan tidak mudah-mudah lah share dan sebagainya, ataupun kalau kita nak bincang dalam keadaan beradab dan berilmu, untuk kita tidaklah tersasar daripada perbahasan ini. Sebab kadang-kadang saya sebut dalam keadaan semangat, tak tersusun dengan skrip. Tapi kalau cari dekat YouTube dan juga buka lah dekat internet, Google ke, blog-blog memang ada apa yang saya sebut ini. Contohnya, bukan saya nak tunjukkan membesar-besarkan isu-isu polemik ataupun geopolitik ni, tapi saya nak balik kepada tadi. Saya nak bagi semangat yang dengar cerita ni tentang mimpi Puan Masyidah tu. Bahawa kenapa tipuan emas tu trigger dalam mimpi dia. Bahawa emas yang ada di sana memang digunakan, diambil dan disandarkan di bank-bank dunia, di IMF, di World Bank, di Federal Reserve. Ini bukan fakta saya, ini fakta daripada seorang whistleblower, Karen Hughes. Dia adalah ex World Bank, dan didedahkan tentang bahawa the world economy hari ini, the financial hari ini sebenarnya dia di-pack, bukan istilah dia pack, dia disandarkan, dia emas-emas dunia ni dia panggil collateral, that's the right word, collateral. Emas-emas ni yang disandarkan kepada World Bank yang hari ini jadi currency ini sebenarnya emas yang ada di Filipina dan emas yang ada di Indonesia. Dua khazanah emas yang banyak ini, khususnya di Filipina, inilah emas yang disandarkan untuk menggerakkan ekonomi dunia, dan ekonomi dunia ini digerakkan oleh golongan elit yang 1% ini. You name it lah, awak tahulah siapa dia kan. Mereka lah sebenarnya yang gunakan sebagai collateral untuk menggerakkan Federal Reserve, IMF, World Bank, and World yang ada kat dunia. Dan inilah sebenarnya menjadi sasaran emas yang saya faham istilahnya tipuan emas kat situ. Sebab itu jadi trigger. Kita tak nampak, tapi gerakan-gerakan ini nampak bahawa ini tempat dia. Untuk kalau aku tak ambil sekarang, tak dapat. Kalau aku tak musnahkan sekarang, dia keluar, habis. Kita memang kautim. Jadi ini sebenarnya suasana yang berlaku ini sebenarnya hakikatnya kita kena balik kepada sejarah dan realiti. Bahawa huru-hara yang berlaku ini adalah sebenarnya memang khazanah yang Allah telah tetapkan. Kalau kita tengok di Arab Saudi, apa khazanah dia? Khazanahnya adalah petroleum, minyak yang banyak dekat Kuwait, dekat Arab Saudi, dekat Emirates, dekat Bahrain, dekat Qatar. Itu Allah bagi khazanah, tapi malangnya khazanah ini pun telah dimanipulasi. Dan ada khazanah yang tersimpan di sini, di alam Melayu dan Nusantara ni, petroleumnya, emasnya. Dan inilah sebenarnya yang dimata-matai, yang sedang dikejarkan. Barangkali itulah yang disebut sebagai tipuan emas dalam mimpi Puan Masyidah. Jadi saya dah semangat lah, terajak semangat lah. Jadi ini gambaran. Saya nak sebut ini semua sebagai nak bagi gambaran bahawa apa yang dialami oleh Puan Masyidah itu sebenarnya ada sandarannya. Ada logik dan rasional. Sebab itulah kita tak boleh mentah-mentah tolak begitu. Tapi kat sini yang saya nak bincang. Saya dah masuk fasa terakhir dah untuk bincang pada malam ni dalam sesi bicara akhir zaman. Bagaimana kita berinteraksi dengan mimpi yang sedemikian? Akan berlakunya letupan. Yang tadi sebutnya, puncanya tadi pasal tipuan emas lah. Tapi apabila kita berlaku peperangan itu nanti, yang digambarkan akan berlaku kematian yang banyak, akan hancur lebur, punah ataupun jadi jarak padang terkukur, itu yang dinampak. Apakah itu satu gambaran yang realiti zahirnya akan berlaku begitu? Di sinilah saya ulang balik. Apa yang digambarkan, yang Allah datangkan dalam mimpi Puan Masyidah itu perlu ditafsirkan. Tentang letupan bom tu. Terbakar tu apa maksud dia? Orang lari masuk ke hutan tu apa maksud dia? Pergi ke utara tu pun maksud dia. Barangkali ada tafsiran ni. Saya tak tahu, Wallahualam. Tapi kena carilah ulama alim yang pandai dalam tafsiran. Kena ditafsirkan. Jadi kat situ kita kena duduk dengan ilmu. Sebab ini ilmu yang khusus. Supaya kalau kita tidak membincangkan mimpi ini dengan ilmu, ini satu tersasar. Yang kedua kita jadi cemas dan takut. Kita dah jadi macam geng-geng dekat Amerika lah, yang siap-siap dah untuk menghadapi Apocalypse, Armageddon. Dia orang sampai kat sana tu dah siap dah.
Dia ada gudang-gudang, dia memang disusun dah dengan berasnya, dengan rotinya, dengan sardinnya, dengan Maggi dia. Maggi cara dia lah. Kita tak nak duduk dalam keadaan itu. Jadi kita kena buat kaedah yang lain dan kita kena menerima hakikat tafsiran atau isyarat ini dalam ilmu yang lain, dalam fahaman yang lain, itu maksud saya. Dalam fahaman yang lain. Jadi apabila kita melihat apa yang saya tengok berdasarkan maklumat yang saya terima, grup-grup Telegram yang telah ditubuhkan, sepertinya mereka menerima apa yang ada. Mereka menerima maklumat tafsiran mimpi itu secara zahir. Saya tak kata salah, itu adalah kaedahnya, itu adalah usahanya, inisiatifnya. Mana kita kena siapkan. Macam kita dah kata 100% akan berlaku. Itu yang saya kata kita kena berhati-hati. Sebab ini soal takdir. Ini dah masuk bab tauhid. Bahawa apabila mimpi dan kita tetapkan mimpi itu akan jadi begitu, itu dah masuk dalam urusan takdir yang kita kena bahas dengan ilmu tauhid. Jadi takdir ini dia ada takdir yang atau qada dan qadar, termasuk dalam rukun iman. Qada dan qadar, takdir yang memang disebut takdir mubram dan takdir muallaq, kan ada dua. Ataupun kita sebut takdir yang memang qadim dan takdir yang hadis. Maknanya takdir yang tidak boleh diubah lagi. Dan ada takdir yang boleh diubah. Jadi jangan kita anggap dan kita terima mimpi Puan Masyitah ini seperti takdir yang tetap, mutlak akan berlaku. Itu maksud saya. Kita tidak boleh berada dalam keadaan itu. Kita boleh kata, confirm lah Sabah ni memang kena. Habis tak. Sebab kita terima itu seperti takdir yang mutlak, takdir yang mubram, takdir yang qadim. Sedangkan tak begitu. Tidak begitu. Saya sebut ni memang ada dalilnya. Dalilnya pun dalam surah Al-Kahfi yang dibacakan di akhir zaman. Apa dalilnya? Dalilnya apa yang diterima oleh Puan Masyitah adalah satu bentuk isyarat, alamat yang boleh kita saksikan sebagai takdir. Takdir yang akan berlaku ke hadapan. Tengok dalam surah Al-Kahfi, ada tak peristiwa ini berlaku? Ada di antara Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Nabi Khidir AS, kita tahu cerita itu kan. Nabi Khidir ni diberikan ilmu, dia boleh tahu in advance. Maknanya dia tahulah alamat isyarat takdir yang akan berlaku. Kalau boleh saya gambarkan apa yang Puan Masyitah. Puan Masyitah dia dapat gambaran apa yang akan berlaku ke hadapan. Kalau boleh saya tamsilkan begitu. Maknanya akan berlaku peperangan. Akan musnahnya Sabah. Akan banyaknya berlaku kematian. Itu yang digambarkan. Itulah ilmu yang disampaikan oleh malaikat pengiring. Dan demikian juga yang diterima, bukan demikian, maknanya situasi yang demikian. Tapi Nabi Khidir ini Nabi, makam dia tinggilah. Dia dapat bukan melalui mimpi, dia dapat dalam keadaan wallahu alam, firasatnya, kasyahnya. Jadi kita kena tengok, Nabi Khidir AS juga mengalami situasi yang sama. Dia dapat alamat dan isyarat takdir ke hadapan. Ada 3 situasi. Seorang anak, seorang pemuda. Jadi yang dia dapat maklumat ataupun takdirnya, dia ni nanti bila besar pemuda ni akan merosakkan tauhid dan iman ibu dan ayah dia. Satu. Yang kedua, dalam surah Al-Kahfi, Nabi Musa ketika duduk dengan Nabi Khidir AS. Kan Nabi kita tahulah, saya tak ulanglah kisah tu, kena baca balik dalam surah Al-Kahfi. Nabi Musa AS nak ikut Nabi Khidir, nak tahu ilmu. Sebab Allah perintahkan kepada Nabi Musa, kau ikut cari seorang hamba yang soleh. Sebab Nabi Musa ni dia terlepas kalam dia. Dia kata aku ni orang yang alim pada ketika itu. Dia kata aku ni orang yang alim pada ketika itu. Sebab mana taknya? Sebab Nabi Musa dalam ramai Bani Israil, dia ni boleh berkomunikasi dengan Allah direct. Macam kalau kita ni macam handphone lah kan. Istilahnya kan. Dia boleh berkomunikasi dengan Allah direct di Bukit Tursina. Jadi datang lintasan hati dia, aku ni kira hebat, ilmu aku dapat ni langsung daripada Allah. Jadi Allah tegur Nabi Musa AS, kau jumpa seorang lagi hamba Allah ini, iaitu Nabi Khidir, ilmu dia lebih tinggi daripada ilmu kau. Itu cerita dia. Jadi dalam keadaan itu dia duduk dalam satu sampan perahu, ada seorang pemilik, dia pecahkan perahu. Nabi Khidir pecahkan perahu. Dan kita tahu itu yang kedua. Yang ketiga, kita tahu dalam surah Al-Kahfi, Nabi Khidir AS dia pergi runtuhkan satu bangunan rumah anak yatim. Nampak? Jadi saya nak sebut,
bahawa apa ilmu yang datang kepada Nabi Khidir itu adalah isyarat alamat takdir kehadapan. Takdir yang kehadapan, takdir yang dalam bentuk muallaq, takdir yang hadis, yang maknanya sifatnya itu yang sifat itu dalam bentuk yang terjadi, yang hadis ni maknanya benda yang Allah Subhanahu Wa Taala dalam iradah kehendaknya dan ilmunya dia harus bagi dia, patut bagi Allah untuk menentukan kejadian itu berlaku. Takdir itu terjadi. Itu hadis baru. Tapi kalau yang qadim, dia dah sejak azali lagi, telah ada di Lauhul Mahfuz. Dah ada dah ketetapan itu yang akan berlaku dan tidak boleh ubah. Dan lazimnya ini saya nak sebut bahawa kalaulah ilmu takdir itu qadim dan azali, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Dalam ilmu Allah, dan tak sampai. Kalau sampai ilmu itu kepada Nabi Khidir, sampai ilmu itu kepada makhluk yang lain, dia dah jadi hadis. Dia dah jadi muallaq. Sebab itu kita baca dalam surah Al-Baqarah, saya bawa Quran, kita baca surah Al-Baqarah. Kita kembali tengok. Dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Sampai ayat habis. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, dia mengatakan bahawa aku nak jadikan khalifah di muka bumi. Pada ketika itu yang ada di dalam ilmu malaikat. Malaikat dalam satu tafsir mengatakan bahawa malaikat dah nampak ada apa makhluk pada ketika itu, iaitu jin menumpahkan darah, dimak melakukan darah. Dan ada satu riwayat yang lain mengatakan ilmu takdir yang difahami, diterima oleh malaikat bahawa kalau Allah jadikan manusia, kehadapannya perang. Tapi Allah sebut, maknanya takdir ketentuan yang Allah tahu pada ilmunya yang bersifat qadim, yang ditulis di Lauhul Mahfuz, engkau tak tahu. Wahai malaikat, engkau tak tahu. Aku tahu. Jadi apa yang ada pada takdir yang bersifat muallaq ini, yang kita tahu dalam satu hadis Nabi SAW sebut. Nabi sebut dalam satu hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia maknanya begini, maksudnya kalau kita nak panjangkan umur kita, kalau kita nak luaskan rezeki kita, Nabi sebut, jika kamu nak meluaskan rezeki kamu, nak panjangkan umur kamu, maka sambungkanlah silaturrahim. Kan tu maknanya keadaan dia takdir silaturahim boleh memanjangkan umur. Sedangkan dia bertentangan dengan ayat Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا. Tidak boleh kita, Allah kata telah ditetapkan ajal dan tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Kan bertentangan. Kalau kita faham, ini dibahaskan oleh mana-mana ulama dan ustaz-ustaz tersebut. Maknanya yang disebut di dalam Al-Quran itu, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ, tidak boleh diubah ajal seseorang itu walaupun diawalkan ataupun diakhirkan. Maknanya adalah takdir yang qadim, takdir yang mubram, yang di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam takdir di hadapan yang seperti malaikat terima tadi, disebut Allah nak jadikan khalifah, malaikat dah nampak dah, ini mesti bergaduh, mesti pecah belah. Dan takdir maknanya doa tadi boleh mengubah, boleh memanjangkan umur. Jadi maknanya kita kena menerima takdir dengan kita mengubah takdir. Kita macam mana nak sebutnya? Allahu Akbar. Tak tersusun saya. Sebab saya ni baru nak jadi ustaz. Contohnya lah Nabi Sayyidina Umar Al-Khattab, cerita yang masyhur kan. Di dalam ramai ustaz-ustaz ni kan. Sayyidina Umar Al-Khattab dia datang satu tempat dekat satu kawasan tu, dia kena ta'un. Kemudian Sayyidina Umar kata, kita hijrah, kita keluar. Kata sahabat-sahabat yang ada, kenapa kita tak menerima takdir ini, takdir ta'un? Kita duduklah, kita terimalah apa yang ada, mati pun matilah.
Sayyidina Umar kata kita berada dalam satu takdir dan kita berpindah kepada takdir yang lain. Kita berpindah kepada takdir yang lain. Boleh faham tak? Saya nak menyampaikan bahawa apa yang diterima, nak sampai kesimpulannya, apa yang diterima adalah mimpi Puan Masyitah itu. Barangkali ada orang yang terima sebiji-sebiji, bulat-bulat begitu, bahawa memang Sabah hanya akan diserang, akan hancur Malaysia. Tapi itu satu pendapat. Saya silakan, saya tak against that. Tapi kita kena terima satu lagi, bahawa itu satu takdir yang Allah sampaikan dalam ilmu Puan Masyitah, seperti ilmu para malaikat, seperti ilmu Nabi Khidir tadi. Nabi Khidir juga didatangkan ilham, didatangkan kasyaf, didatangkan bentuk kefahaman tentang takdir yang akan datang. Tapi apa yang Nabi Khidir buat? Dia mengubah takdir yang tadi. Dia mengubah takdir yang tadi. Faham? Maknanya Nabi Khidir ini dia membocorkan sampan tadi kerana apa? Dia tahu kalau dia tak bocorkan sampan ini, akan ada penguasa dekat depan sana akan kutip cukai. Nampak? Dia dah nampak takdir di depan dan dia mengubah takdir yang ada di hadapan mata. Realiti yang ada. Satu. Yang kedua, dia bunuh seorang pemuda itu. Dia bunuh pemuda depan mata Nabi Musa AS. Apa hal kau bunuh lelaki ni? Pemuda ni tak ada dosa pun. Kau membunuh satu jiwa yang suci, berdosa ni. Kata Nabi Khidir, kau jangan tanya. Aku dah sebut jangan tanya. Nanti hujung nanti aku cerita. Rupanya Nabi Khidir ini telah diilhamkan, telah digambarkan, telah dibukakan kasyafnya. Dia melihat takdir di hadapannya. Apa takdirnya? Kalau budak ni besar, pemuda ni besar besok, dia akan merosakkan akidah ibu dan ayahnya. Dua cukupnya itu. Jadi saya nak sebut dalam perbahasan pada malam bahawa kita menerima mimpi Ibu Masyitah itu adalah satu yang merupakan isyarat dalam. Tetapi apakah kita boleh mengubahnya pergi kepada takdir yang lain? Ya, boleh. Maknanya kita berdoa sama-sama agar kita melakukan sesuatu agar takdir perang itu, takdir pengeboman itu tidak berlaku. Satu, ataupun kuranglah berlaku. Kematian itu taklah terjadi. Boleh diubah. Jangan kita terima bulat-bulat serah diri. Habislah kita. Tak, jangan. Wallahi jangan. Kita ambil daripada sirah-sirahnya. Sebab itulah disiplin ilmu-ilmu para ulama, para awliya dalam dia menanggapi mimpi ataupun tentang kasyaf. Kita kena susun ilmu yang kita terima ni berdasarkan kasyfi dan kasbi. Kasyfi ini ilmu yang kasyaf, dibukakan. Wa kasyafna an ridha'aka fa basaruka al-yawma hadid. Dibukakan kasyaf, dibukakan kefahamannya, dibukakan penglihatannya, dibukakan firasatnya. Itu kasyaf. Ada orang memang dapat. Barangkali ini yang didapatkan oleh Puan Masyitah. Dibukakan kefahamannya, ditunjukkan dalam mimpi. Ada orang awliya Allah dibukakan kefahamannya, kasyafnya melalui firasat, melalui kasyaf, penglihatan ada. Dan kita kena faham. Ada yang berlaku. Saya dah sebut dalam live saya yang sebelum. Dia berlaku pertentangan. Sebab kasyaf ataupun mimpi Puan Masyitah yang berlaku kehancuran wilayah alam Melayu ni, Nusantara ni hancur, habis. Tetapi nanti dulu ada juga kasyaf, ada juga mimpi, ada juga firasat. Para awliya sebelumnya mengatakan bahawa alam Melayu ni tempat akan berlakunya kebangkitan Islam. Jadi macam mana logik rasional tu tak kena? Jadi ada awliya di Aceh pun sebut begitu. Awliya di Terengganu, di Kelantan. Ada ulama-ulama awliya yang Allah bukakan, dia kata di sinilah tempat berlaku kebangkitan. Contohnya seperti di Batu Bersurat yang saya sebut. Syekh Muhammad Al-Baghdadi, Tuku Baghdadi ni dia tulis di Batu Bersurat, di benua ku inilah akan bangkit, akan kuatnya balik Islam ni akan tegak. Ini kalam pada tahun 1303, tak siap saya, 702 Hijrah pada masa bulan Rejab. Dia tulis di Batu Bersurat bahawa di alam Melayu ni akan berlaku kebangkitan. Jadi kalau hancur leburlah alam Melayu ni, tanah Melayu ni, bila masa nak berlaku kebangkitan? Tak terjadi. Jadi ada dua takdir di sini. Ada dua isyarat yang bertentangan. Jadi kita terima bahawanya barangkali ada tafsiran yang lain. Barangkali ada maksud yang lain apa yang dialami ada tafsiran yang lain daripada apa yang dialami mimpi Puan Masyitah itu. Itu pendapat saya, pandangan saya. Sebab tu yang kedua saya sebut interaksi kita. Bermula hari ini jangan kita sekadar menyerah dan pasrah.
Kita kata kita kena lari, kita kena ikut jalan ini. Itu saya tak menyalahnya, tapi saya kata itu dah satu kaedah yang diterima. Tapi terimalah ini, terimalah kita boleh mengubah. Seperti Nabi yang ditunjuk, bukan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Saya nak sebut satu lagi, Nabi Khidir ini Nabi lah, makam awliya, makam Nabi yang tinggi lah. Seperti mana yang berlaku pada zaman Jepun. Ini berlaku pada datuk saya, moyang saya. Jepun yang attack Melaya zamannya. Datuk saya ni memang agak diberikan sampai daripada emak saya sebut dia dapat dah isyarat firasat dah, tak tahulah dia kasyaf mimpi ke firasat yang Jepun ni akan datang dan serang kampung tu. Dia dapat awal, jadi dia beritahu kepada anak cucunya, kepada penduduk kampung, sebab dia ketua kampung masa tu. Dia alim juga, dia arahkan keluar. Nampak, dia dah dapat satu isyarat tapi dia buat sesuatu untuk mengubah takdir. Begitu juga 13 Mei 1969, bukan sikit aulia-aulia orang soleh yang dapat melalui mimpinya, kasyafnya bahawa akan berlaku setahun sebelum tu, seminggu sebelum tu akan berlaku peperangan. Dia dapat dah kasyaf. Apa dia buat? Dia susun anak-anak buah dia. Dia panggil parlimen dia, orang kanan orang kirinya, dan dia kumpul, dia bagi ijazah tentang ilmu-ilmu peperangan, kependekaran semua tu. Akhirnya berlaku perang, tapi perang itu dimenangi oleh umat Islam, orang Melayu pada ketika itu. Sebab apa? Sebab adanya aulia-aulia ini. Sebab tu saya nak sebut bahawa sebenarnya walaupun berlaku ni, apa yang diterima oleh Puan Masyitah ini adalah satu juzuk daripada 46. Ada banyak lagi juzuk, masih kita kena tengok secara ijmal, secara menyeluruh, bahawa insya-Allah bawalah, maknanya kita bawa dengan harapan, dengan doa bahawa insya-Allah bahawa mudah-mudahan tidak berlakulah sedemikian. Tapi apa kita nak buat ni? Kita mulakanlah gerakan-gerakan yang disebut oleh Tuan Guru saya. Kita banyakkan selawat, gerakkan gelombang selawat agar terbuka pintu langit ini, akan turun pertolongan daripada langit ini. Jadi nak masuk tentera-tentera Dajjal ni tak boleh. Dia nak buat gerakan bom pun tak boleh. Semuanya isyarat-isyarat ini. Banyakkan selawat, gerakkan selawat, gelombangkan selawat, sebarkan selawat. Selawat ni senjata umat Islam, umat mukminin di akhir zaman. Jadi ini kita gerakkan selawat Nabi SAW. Dan hari ini kita hubungkan silaturahim sesama kita. Yang kedua, hubungkan silaturahim. Pandemik yang datang pada hari ini adalah isyarat supaya kita menghubungkan silaturahim dengan kita memberi sedekah, bantu orang susah, bantu fakir miskin, supaya kita menggembirakan masyarakat, gembirakan umat Nabi Muhammad SAW. Apabila kita gembirakan umat Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad gembira. Apabila Nabi Muhammad gembira, insya-Allah syafaat Nabi SAW akan sampai dan terima di bumi aulia ini, di bumi alam Melayu ini. Maka Allah akan pelihara bumi yang di mana ada selawat, ada nur, ada cahaya, ada limpahan keberkahan. Insya-Allah Allah akan pelihara. Sebagaimana Allah memelihara Baitullah, rumah Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Pada ketika itu yang datang nak menyerang kota Mekah itu, nak menghancurkan Baitullah itu, bukan calang-calang tentera bergajah kuat, tapi Allah memelihara. Sebab itulah Datuk Nabi SAW bila dia tengok, dia cuma lari je. Dia tak pergi pertahankan pun. Dia lari jauh, dia tengok dekat gunung. Sebab dia kata bila orang tanya kenapa kau lari? Kenapa kau tinggalkan? Kenapa kau tak mempertahankan? Dia kata ada penjaganya kota rumah Allah. Rumah Allah tu ada penjaganya. Allah yang akan memelihara. Maka di sinilah sebenarnya tempat di bumi bertuah ini memang lahir ramai aulia, tuan-tuan. Ramainya para habaib, ramainya memang dah ada. Jadi kita suburkan balik dengan cahaya ini supaya Allah memelihara. Jangan kita tengok kuat sangatlah intelijen, kuat sangatlah CIA, kuat sangatlah Mossad, kuat sangatlah Dajjal. Semuanya di bawah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat juga gerakan kita, simpanlah, buatlah gerakan, tapi dalam masa yang sama kita sama-sama perkuatkan rohani kita, tauhid kita. Kita sebarkan nur cahaya selawat. Insya-Allah Allah akan pelihara bumi alam Melayu Nusantara ini. Insya-Allah. Wallahi itu janji Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kita teguh, kukuhkan apa yang ada dalam jiwa tauhid kita. Selawat banyak-banyak, selawat banyak-banyak, tauhidkan, banyakkan pencerahan, dan kita sebarkan
kasih sayang, sebarkan sedekah, sebarkan kegembiraan, insya-Allah akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala di bumi bertuah ini. Wallahu a'lam. Saya minta mohon maaf kalau saya tak tersusun kalam saya ini. Banyak nak tulis sebenarnya tapi itulah yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya faham, apa yang saya lalui dan apa yang kaji dan saya terima daripada guru-guru saya. Dan mereka lah sebenarnya yang dapat beri petunjuk bagaimana sebenarnya di samping fitnah kehancuran ini, gerakan-gerakan Dajjal ini atau disebut sebagai konspirasi ini, tapi sebenarnya adalah juga waktu kebangkitan akan datang. Itu adalah isyarat-isyarat para aulia. Wallahu a'lam, sampai di sini saja. Ada persoalan. Orang mengatakan mimpi ular itu ada gangguan. Apa pandangan Ustaz? Ada persoalan tentang mimpi tentang ular. Kita di akhir lah. Jadi mudah-mudahan orang yang dapat terima ilmu ini ataupun kefahaman ini sama-sama lah kita bawa kefahaman ini supaya kita berada dalam keadaan tenang sama-sama. Jangan kita cemas dan jangan kita sebarkan ketakutan. Dan kedua, kita kukuhkan tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sebarkan kita tentang selawat dan juga kegembiraan. Inilah masanya kita untuk menggembirakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita memberi sedekah. Sedekah terbaik adalah kita start kempen pada hari Jumaat. Hari Jumaat kita mulakan sedekah, gerakkan sedekah. Kalau ada dalam ni berapa ramai agak ni yang live malam ni, dia berselawat, tak payah ramai. Kalau ada 1000 dalam ni 1% saja yang berselawat, gegarkan. Sebab dia ada magic numbers. Kalau 1000 orang berselawat, maka akan naiklah cahaya nur selawat. Kalau ramai yang memberi sedekah, mengembirakan, memberi makan orang yang lapar, maka akan mengembirakanlah. Akan terbuka pintu langit insya-Allah. Dan soalan yang sahabat kita tanya tadi tentang ular, last sekali sebab dia kata ada gangguan. Memang betul, dua, satu memang kahwin, satu lagi memang iblis, gangguan jin dan syaitan. Sebab ini juga pengalaman saya sendiri, apabila saya mimpi ular ni, yang kahwin tu mula-mula lah. Tapi kemudiannya saya menempuh mimpi ular yang banyak. Saya pernah mimpi naik atas gunung, ular tangkap kat tangan. Rupanya memang keluarga saya ni kena gangguan sihir. Memang selalu saya mimpi ular banyak 2 ekor. Jadi mimpi ular ni satu memang mimpi yang perkahwinan kalau ikut. Yang satu lagi mimpi gangguan sihir iblis dan syaitan. Dia akan datang dalam mimpi. Tapi saya nak sebut tadi tu bukan dalam realitinya kita akan berjumpa ular, itu maksud saya. Tapi maknanya dalam mimpi kita tu akan ada tafsiran yang lain. Akan ada tafsiran. Jadi itulah insya-Allah mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kebaikan. Saya minta ampun maaf kepada mereka yang menonton ini kalau ada salah cakap, dan kalau sampai kepada video ini ataupun live ini kepada Puan Masyita, saya minta maaf kalau ada salah sangkaan yang silap, dan mudah-mudahan ada kebaikannya. Dan juga semua mereka-mereka yang bersama dengan Puan Masyita ini, mudah-mudahan Allah SWT beri perlindungan dan juga gerakkanlah apa yang mereka inisiatif itu, tapi beradalah cari seperti kalam Puan Masyita sendiri, carilah guru, carilah orang alim, carilah orang saleh. Disebut banyak kali, carilah guru, carilah orang alim, carilah orang saleh, supaya kita ni terpadu dengan ilmu. Itu saja, wallahu alam. InsyaAllah pada mereka yang nak join lagi boleh join Telegram saya, yang kita akan langsung bicara akhir zaman pada setiap hari Selasa pada malam ni, ya. Dan insyaAllah kita akan start perbahasan buku Fil Fitan, An-Nihayah Fil Fitan wal Malahib, kitab tentang akhir zaman ni Ibnu Katsir. InsyaAllah pada hari Sabtu kita akan bincang kitab ini. Saya boleh tentukan tarikh dia, just ikut Telegram, saya akan bahaskan kitab ini yang muka suratnya sebanyak 1902 muka surat, dan kita akan bahas bersama-sama dengan fiqh tahawulat. Kitab ini dah dibahaskan dalam kerangka fiqh tahawulat yang disusun oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Ya, insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikannya. Dan juga saya minta maaf kepada tuan-tuan syekh, para asatizah, tuan-tuan guru yang berada dalam ni, mudah-mudahan dengan berkat doa kalian kita semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.